Bakal patuh SOP ditetapkan kerajaan sambut perayaan dengan selamat dan mengamalkan norma baharu. Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya Nurul Alis, Aidil Akhbar untuk laporan berita tengah malam ini. Saudara, perayaan Deepavali kembali disambut meriah tahun ini. Namun pengunjung dan peniaga diingatkan untuk sentiasa menjaga SOP dan kesihatan diri semasa menyambut perayaan Pesta Cahaya itu. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berasa gembira melihat perayaan tersebut sudah boleh disambut seperti sedia kala dengan norma baharu. Namun pada masa yang sama, beliau menegaskan agar pengunjung terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Pengunjung walaupun kita nak membeli belah kerana nak bergembira di hari Deepavali, tapi tolong jaga kesihatan dan tolong jaga SOP. Beliau berkata demikian semasa lawatan ke Little India di Brickfields Bangsa bagi meninjau persiapan akhir masyarakat India sebelum menyambut perayaan itu. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail turut meluangkan masa bagi membeli pakaian tradisi kaum India itu untuk dipakai semasa berkunjung ke rumah sahabat yang meraikannya. Seluruh masyarakat berkaum India, kaum Hindu di seluruh negara, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Deepavali. Program skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP mengambil pendekatan seimbang antara peniaga dan pengguna sempena Deepavali tahun ini. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi memberitahu ia bagi membolehkan keuntungan diperoleh peniaga pada masa sama memberi manfaat kepada pengguna. Tambah beliau, pihaknya akan turut memantau agar tiada unsur manipulasi dilakukan mana-mana yang boleh merencatkan program SHMMP. Seperti mana biasa, penguatkuasa Kabinet DGP ini sentiasa memantau dan sekiranya ada di mana-mana tempat di seluruh negara pun, kita dapat kesan dan kita akan siasat dan kita akan buat sesuatu untuk menangani masalah itu. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas tinjauan harga barangan di Gateway KLIA 2 Sepang, Selangor. Kenaikan harga barang basah dan keperluan makanan lain sewaktu kebenaran merentas negeri disifatkan sebagai membebankan rakyat. Ia terutama ketika masyarakat sedang bersedia untuk beralih ke fasa endemik COVID-19. Menurut pengarah KPDN HEP Terengganu Sarudin Muhammad Kia, pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP sewajarnya diperkukuh dengan justifikasi permintaan orang ramai terhadap barangan tertentu yang dilihat tinggi kini. Meski pandemik belum berakhir, tiada jaminan bahawa peningkatan harga barangan tidak akan berlaku di pasaran walaupun bekalan barangan keperluan mencukupi. Dan kita mengharapkan peniaga-peniaga jangan mengambil kesempatan lah dalam tempoh pandemik ini, sebab kita semua maklum bahawa masyarakat dalam keadaan tertekan dari sudut ekonomi dan sebagainya. Jadi kita sama-sama membantu memberikan barangan-barangan dengan harga yang berpatutan, yang munasabah untuk manfaat kita bersama. Jadi win-win situation lah. Tambah beliau, SKHMMP dilaksanakan dengan tempoh masa yang ditetapkan untuk memberi ruang kepada peniaga pulih setelah melalui PKP tanpa menjejaskan kepentingan mana-mana pihak. Beliau ditemui selepas program pelancaran SHMMP perayaan Deepavali yang disambut pada 4 November di seluruh negara.
Sektor perikanan akan terus diberi penekanan dalam Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 DAN 2.0 bagi memastikan industri tersebut terus berkembang. Bagi tujuan tersebut, Kementerian Pertanian akan memberi tumpuan terhadap strategi-strategi termasuk kesejahteraan para nelayan, aplikasi sistem teknologi, teknik pemasaran, ruang pekerjaan yang baharu dan juga pengukuhan governance jabatan dan agensi. Menurut Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kendi, bagi memastikan strategi tersebut berjaya, keterlibatan pihak industri perlu di tahap optimum. Penggunaan teknologi. Jika kita cakap menangkap ikan, kita mesti ada processing plant kondusif, keadaan yang kondusif, maknanya ada kilang pemprosesan, ada ruang untuk menarik, memberi ruang pekerjaan yang baru kepada anak-anak muda. Bukan sebagai nelayan tapi sebagai pekerja dalam processing plant. Beliau berkata demikian dalam majlis sambutan Jubli Emas 50 tahun Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM di Puchong, Selangor. Ujarnya lagi, bagi memastikan dasar ini terus relevan, jawatankuasa khas yang dibentuk akan terus mengadakan libat urus bersama LKIM bagi memastikan prestasi sektor agro makanan negara terus berada pada tahap yang dikendaki mengikut piawaian kementerian. Pemulih Siber Kasar, program latihan kemahiran keselamatan siber menjadi antara penggerak agenda melahirkan 20,000 bakat dalam bidang keselamatan siber menjelang 2024. Ketua Pegawai Eksekutif Cyber Security Malaysia, Datuk Dr. Amiruddin Abdul Wahab berkata, program berkenaan diperkenal selaras dengan pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih bagi memulih dan mengukuhkan kembali ekonomi negara yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Dan program ini kita telah buka pada bulan Julai yang lalu, dan alhamdulillah kita telah menerima sebanyak 549 permohonan daripada kalangan mereka yang terjejas. Dan sebenarnya kita dana yang diberi adalah setakat untuk 200, dan alhamdulillah kita juga memilih berdasarkan kriteria-kriteria yang tertentu, dan daripada situ 200 individu telah berjaya dan dipilih untuk mengikuti program kapasiti yang merangkumi beberapa sijil latihan persijilan keselamatan cyber. Datuk Dr. Amiruddin memaklumkannya dalam sidang media selepas melancarkan program Pemulih Cyber Kasar OJT Kick-Off Day di Putrajaya. Tambah beliau, 200 peserta terpilih menjalani siri latihan pensijilan keselamatan cyber selama setengah bulan sebelum melakukan latihan semasa kerja OJT untuk tempoh hampir 3 bulan di 25 syarikat yang mengambil bahagian. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Finans Dr. Ahmad Idham Ahmad Nazri dilantik sebagai Setiausaha Kebudayaan Kementerian Luar, manakala pelakon dan penerbit Datuk Seri Izlan Yusof dilantik perunding kreatif berkuat kuasa hari ini. Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah berkata pelantikan itu selaras objektif membangunkan diplomasi budaya Malaysia di bawah kerangka dasar luar Malaysia yang bertujuan mewujudkan kaedah baharu bagi mempamerkan identiti dan nilai kebangsaan negara sekaligus menggalakkan promosi dan pertukaran budaya. Sebagaimana kita lihat, ada beberapa buah negara yang memberi tumpuan yang besar kepada cultural diplomasi, contohnya Korea Selatan dan Indonesia. Dan dari segi kerja dasar luar, cultural diplomasi ini termasuk dalam disebut juga sebagai soft power. Kalau dalam konteks komuniti ASEAN 2025, di situ ada 3 teras, dan teras yang ketiga ialah sosio budaya. Datuk Saifuddin turut mengumumkan penubuhan jawatan kuasa seni dan budaya ARCA.
Fungsinya untuk mengukuhkan usaha meletakkan seni Malaysia sebagai saluran berkesan dalam mempromosi warisan sejarah dan budaya negara. Kedudukan Menteri Luar Dua Brunei Erawan Muhammad Yusof sebagai Duta Khas ASEAN ke Myanmar wajar dikekalkan meski selepas kerusi pengerusi diambil alih Kemboja tahun hadapan. Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah berkata ia bagi mempermudah usaha dan gerak kerja terutama bagi mengakhiri keganasan di Myanmar. Tambah beliau, kedudukan Erawan perlu dikekalkan bagi merintis jalan ke arah mengadakan dialog antara tentera dan pihak anti-kudeta di negara yang dilanda krisis itu. I would prefer if we stick to the same special envoy so that there is continuity. After all, Datuk Erawan is appointed as the special envoy of the ASEAN chair. It doesn't matter the chair can move to Cambodia, but for the sake of continuity, let him continue because he has had several meetings with Mr. Munah, the Foreign Minister of Myanmar. Mengulas lanjut, beliau berpendapat pihak junta perlu memberi jaminan keselamatan kepada sukarelawan agar bantuan kemanusiaan dapat disalurkan segera tanpa halangan. Beliau berkata demikian pada sidang media di Putrajaya, sidang kemuncak ASEAN ke-38 dan ke-39 yang berakhir Khamis lepas bersidang tanpa penyertaan Myanmar selepas junta enggan menghantar wakil bukan politik sebagai protes terhadap pengecualian Jeneral Min Aung Hlaing ke mesyuarat itu. Sekiranya kita membaca sesuatu sumber berita, bacalah kisah sepenuhnya, bukan menilai sekadar tajuk berita. Ia mungkin boleh mendorong kita membuat tafsiran yang salah dan juga pastikan sumbernya mempunyai reputasi yang baik dan ingat, kongsi fakta bukan kabar angin. Perhatikan berita yang anda perolehi sama ada dari sumber yang tular, dikongsi kenalan atau ahli keluarga anda. Selalunya, berita yang palsu atau sumber yang tidak sahih akan membuat kesilapan ejaan, reka letak yang janggal atau menggunakan pemilihan bahasa yang negatif serta beremosi. Semak sumber rasmi dan bandingkan maklumat yang anda perolehi. Masih bersama kami dalam berita tengah malam. Malaysia bakal menjadi pelopor pembangunan penyelesaian pertikaian sedunia berdasarkan kaedah-kaedah Timbang Tara AI 2021 yang diperkenal Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia. Ia merupakan alternatif penyelesaian pertikaian yang selari dengan kemajuan industri keuangan Islam. If you look at the Islamic financing, it's increasingly become a very important medium internationally. So if you look at what I have also mentioned in the Middle East, Africa, Asia, Islamic finance. So we actually would like to be the hub. Kaedah berkenaan mampu memenuhi permintaan komuniti yang bergantung kepada prinsip syariah dalam urusan perniagaan. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi ditemui selepas melancarkan Majlis Kaedah-Kaedah Timbang Tara AI di Ibu Negara. Semua jemaah umrah yang sudah mendapat tarikh penerbangan ke Tanah Suci bagi menunaikan ibadat perlu menunggu giliran bagi menerima dos penggalak vaksin COVID-19. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, setakat ini keutamaan diberi kepada petugas barisan hadapan, warga emas dan mereka yang mengalami masalah kesihatan atau komorbid. Justru katanya bagi mereka yang menerima Sinovac perlu mendapatkan dos penggalak daripada vaksin jenis Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson serta Moderna bagi melancarkan urusan ibadah umrah.
Sekarang ni kalau Sinovac yang nak pergi buat umrah akan datang haji, mereka buat Pfizer. Sebab apa? Di Arab Saudi masih lagi mengekalkan hanya Pfizer, Moderna, Janssen diberikan kelulusan. Kalau Sinovac dia tak bagi izin lagi. Jadi pada ketika ini itulah syarat yang dibuat, dan untuk Pfizer ni kita bagi selepas 6 bulan dan untuk Sinovac ni kita bagi selepas 3 bulan. So mana lebih dipercepatkanlah. Kata ada yang dah nak pergi umrah kan. Cepat. Beliau ditemui selepas menghadiri Majlis Perasmian Klinik Kesihatan Kampung Tekal di Temerloh, Pahang oleh Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail. Ogos lalu, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memaklumkan penerima vaksin jenis Sinovac dan Sinopharm dibenarkan memasuki negara itu dengan syarat mendapatkan dos penggalak jenis Pfizer, AstraZeneca, Moderna dan Johnson & Johnson. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi menggesa orang ramai agar tampil membuat aduan jika mengesan sebarang aktiviti mencurigakan, terutama ajaran sesat yang melanggar syariat. Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, Datuk Muhammad Ajib Ismail berkata, ia bagi mengelakkan salah faham terhadap Islam, terutama di kalangan saudara baharu. Kita Jawi akan terus memberikan penerangan dan juga pemahaman serta akan mengambil tindakan di bawah akta-akta yang berkuat kuasa sekiranya ada berlaku pelanggaran. Tetapi kita mengambil pendekatan melaksanakan program penerangan dan juga pemahaman, dan kita akan bergerak keluar berjumpa dengan komuniti dan juga masyarakat secara sama ada kita memberikan program di jabatan agensi ataupun sekolah, ataupun kita keluar ke tempat tumpuan orang ramai. Jelasnya, Jawi akan terus memantau dan mengambil tindakan perlu terhadap mereka yang terlibat. Kesalahan berkaitan akidah seperti pemujaan salah, doktrin palsu, mengembangkan doktrin agama serta dakwaan palsu akan disiasat di bawah Akta 559, Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997. Beliau ditemui pemberita ketika menghadiri seminar penerangan, pencegahan dan kesedaran Undang-Undang Syariah Peringkat Negeri Wilayah Persekutuan di Masjid Wilayah Persekutuan di Ibu Negara. Seminar disertai 250 orang peserta terdiri daripada wakil agensi kerajaan dan agensi swasta, bertujuan mengajak peserta untuk terlibat secara proaktif dalam membendung dan membanteras kesalahan jenayah syariah yang berlaku dalam masyarakat. Penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS di 2 daerah di Kedah kembali meningkat kepada 337 orang setakat jam 8 malam berbanding 292 orang petang tadi. Manakala satu PPS baru dibuka di daerah Kota Setar iaitu di Sekolah Kebangsaan Sukemenanti Alostar menjadikan 2 PPS aktif di daerah itu. Ketua Bahagian Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Kedah, Meja Pertahanan Awam Muhammad Muaz Muhammad Yusof berkata, di daerah Kota Setar seramai 16 orang daripada 6 keluarga ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan SK Sukemenanti. Manakala PPS sedia ada di SK Langgar bertambah kepada 77 orang berbanding 63. Di daerah Pendang, penduduk yang terjejas banjir yang ditempatkan di Dewan Rakan Sukan Tanah Merah juga meningkat kepada 222 orang pada malam ini berbanding 207 orang petang tadi. Bagaimanapun, Muhammad Muaz berkata jumlah penduduk terjejas banjir yang berada di PPS Surau Permatang di daerah Pokok Sena masih kekal tidak berubah iaitu seramai 22 orang daripada 8 keluarga.
Seramai 168 individu dipercayai terlibat sindiket penipuan tawaran kerja dalam talian ditahan dalam 19 operasi bermula Januari lalu. Operasi dijalankan pasukan khas yang ditubuh susulan 255 laporan berhubung penipuan tersebut dengan anggaran kerugian sebanyak 4.6 juta ringgit. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman Datuk Muhammad Kamarudin Mat Din berkata siasatan mendapati sindiket itu menyasarkan mangsa dari negara jiran dengan gaji lumayan antara 200 hingga 300 ringgit sehari. Okay, so saya pada petang ini mengharapkanlah akan memaklumkan kepada semua termasuk orang ramai untuk lebih berhati-hati. Okay? Cuba elakkan untuk tidak memasuki skim-skim ataupun kerja-kerja tawaran dalam talian jadi promosikan sekarang ini. Kerana kita telah berhubung dengan pihak e-dagang, mereka telah pun mengeluarkan alert sebenarnya mengatakan mereka tidak pernah menawarkan sebarang kerja sambilan. Modus operandi melibatkan aplikasi WhatsApp dan laman sosial seperti Instagram dan Facebook bagi menawarkan jawatan menjadi ejen syarikat pembeli barangan di platform e-dagang. Suspek terdiri daripada 38 wanita, 118 lelaki tempatan, 11 warga Cina dan seorang wanita Thailand. Masing-masing ditahan di Kuala Lumpur, Johor, Pahang, Sabah dan Negeri Sembilan. 4 ditangkap dalam satu serbuan yang dilakukan sepasukan polis dari bahagian siasatan jenayah IPD Sentul di sebuah premis disyaki tempat menjual pelbagai jenis minuman keras seluduk. Ketua Polis Daerah Sentul ACP Beh Eng Lai memaklumkan siasatan awal pada 28 Oktober lalu mendapati kegiatan berselindung di sebalik premis perniagaan pemborong minuman keras sejak setahun lalu. Jadi nilai rampasan dianggarkan RM100,000. Kesemua suspek kini masih dalam tahanan polis untuk bantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1965 kerana memiliki, menyimpan, mengangkut, menghantar, mengedar, menyuruh serta menjual minuman keras seluduk membawa hukuman denda tidak lebih 20 kali ganda jumlah cukai kastam atau RM500,000 atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya. Dalam perkembangan lain, polis turut berjaya menumpaskan geng Ashmere yang dipercayai terlibat dengan beberapa kejadian ragut sekitar ibu negara. Dalam satu serbuan, 4 buah motosikal, 5 topi keledar, 6 buah telefon bimbit, 2 buah beg Grab Food warna hijau, 36 utas rantai dipercayai emas dan sebuah alat penimbang berjaya dirampas dianggarkan berjumlah RM55,000. Ketua Polis Daerah Sentul ACP Beh Eng Lai memaklumkan modus operandi kumpulan adalah dengan menyamar sebagai penghantar makanan Grab Food. 3 lelaki warga tempatan yang mensasarkan kawasan orang ramai yang memakai rantai leher emas. Salah seorang suspek akan bertindak sebagai jaga line, manakala seorang lagi bertindak striker. Rekod mendapati 3 daripada suspek memiliki pelbagai rekod jenayah lampau. Dengan tertangkapnya geng ragut Ashmere, pihak polis berjaya menyelesaikan 20 kes kecurian ragut di Sentul dan 10 kes di luar kawasan Sentul. Sedikit berita sukan. Seramai 24 atlet negara termasuk 11 atlet Paralimpik menerima dana keseluruhan bernilai RM337,155 bagi menambah baik dan memulakan perniagaan mereka dalam program bimbingan usahawan atlet.
Ketua Pegawai Eksekutif Institut Keusahawanan Negara INSCAN Muhammad Firdaus Azharuddin berkata agensi tersebut berperanan membantu atlet yang ingin menceburi diri dalam perniagaan dengan menyediakan program berbentuk latihan dan bimbingan. Pada saya, objektif kita untuk program yang pertama ni kita dah capai. Pertama sekali nak tolong usahawan sedia ada di kalangan atlet, dan kedua kita melahirkan generasi usahawan atlet, dan saya sangat berbesar hati kerana dapat bekerjasama dengan atlet-atlet Paralimpik. Program bimbingan usahawan yang dikendalikan INSCAN terbahagi kepada 2 kategori. Kategori pertama melibatkan kumpulan peserta yang sudah mempunyai perniagaan dan memerlukan bimbingan. Manakala kategori kedua, kumpulan yang ingin memulakan perniagaan pra-franchise. Saya akan guna duit ini yang sebaik mungkin untuk bisnes churros stamp masa akan datang. Ini macam untuk bila waktu saya bersara nanti, sebagai saya atlet wheelchair fencing berkursi roda, ini peluanglah bagi saya bila time waktu saya bersara nanti. Tapi alhamdulillah dalam program ni pihak MSN dan INSCAN, MAY semua tu, mereka nak pastikan atlet terjamin dalam perniagaan diorang, dan dia bantu dari segi maklumat, maklumat yang diberi dengan jalannya apa ni, channel-channel yang terbaik untuk menguatkan bisnes kita. Majlis penyerahan bantuan tersebut disempurnakan Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noor Omar dan turut disaksikan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Kejayaan skuad bawah 22 tahun negara layak secara merit ke pusingan akhir Piala Asia bawah 23 tahun 2022 dengan rekod tanpa kalah dan bolos adalah satu pencapaian yang sangat baik. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata momentum tersebut perlu dikekalkan supaya skuad kendalian Brad Maloney itu mampu mencipta kejutan pada kempen tersebut nanti. Meskipun tanpa pendedahan aksi antarabangsa, skuad muda negara berjaya mempamer potensi sebenar mereka dengan layak secara automatik menerusi tiket juara kumpulan J. Saya amat berbangga dengan pencapaian yang telah diperolehi oleh pasukan kita bawah 22 tahun yang telah berjaya memasuki peringkat akhir Piala Asia, dan saya berharap mereka akan meneruskan momentum ini, pastikan mereka kekal cergas, bebas daripada kecederaan dan terus berlatih, dan insya-Allah di dalam peringkat akhir nanti saya jangka jika mereka kekal pada momentum sekarang ini, mereka boleh capai ke tahap yang lebih jauh. Tapi dalam masa yang sama, saya harap rakyat Malaysia sentiasa memberi sokongan kepada mereka, memberi kepercayaan kepada barisan jurulatih dan pengurusan agar mereka dapat terus berjaya. Adalah untuk mungkin Hairi. Satu aksi Piala Malaysia 2021 berlangsung melibatkan pasukan kumpulan C di antara Kelantan United FC dan Melaka United FC. Berikut keputusan penuh pertemuan yang berlangsung di Stadium Muhammad Keempat malam tadi. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Pastikan anda lakukan ujian kendiri COVID-19 sebelum melakukan perjalanan rentas negeri dan sentiasa jaga SOP. Yang sahih hanya di Berita RTM. Saya Nurul Alis, Aidil Akhbar mengucapkan salam hormat dan selamat malam Malaysia.